kasih. Yang saya hormati, yang berhormat sahabat saya, rakan seperjuangan saya, YB Ngah, sahabat rakan seperjuangan saya juga, YB Datuk Seri Niza, bekas MB Perak, seorang lagi YB yang bercakap begitu fasih dalam bahasa Malaysia, anak muda kita, YB Sarba Kumar, yang saya hormati, yang berbahagia, Profesor Dr. Aziz Bari, seterusnya para hadirin hadirat yang saya hormati. Tuan-tuan para hadirin, seperti mana yang diperkatakan oleh rakan-rakan seperjuangan saya sebentar tadi, pada hari ini rakyat Malaysia tidak mempunyai apa-apa pilihan lagi kecuali kita wajib tolak UMNO dan Barisan Nasional. Kita tidak ada pilihan. Tuan-tuan, Najib Tun Razak bukan Panglima Bugis. Najib Tun Razak adalah lanun Bugis. Najib Tun Razak telah merosakkan amalan demokrasi di tanah air kita. Najib Tun Razak telah merosakkan sistem politik di tanah air kita. Najib Tun Razak telah merosakkan sistem ekonomi di tanah air kita. Najib Tun Razak telah merosakkan institusi kerajaan di tanah air kita. Sebab itu tuan-tuan para hadirin, di mana saja saya berada, saya berikrar dengan tuan-tuan, saya bersumpah dengan tuan-tuan, selagi berhayat di kandung badan, saya bersumpah dengan 30 juta rakyat Malaysia, walaupun peluru bakal menembusi kulit-kulit saya, walaupun simen bakal membaluti anggota tubuh saya berikrar dengan tuan-tuan, saya akan terus berjuang hingga kita tangkap Najib Tun Razak, kita gari tangan Najib Tun Razak, kita dakwa Najib Tun Razak, kita hantar Najib Tun Razak ke penjara 3 bulan, insya-Allah. Tuan-tuan, saya adalah bekas Naib Ketua Bahagian UMNO Batu Kawan di Pulau Pinang. Saya adalah pemimpin akar umbi UMNO. Lanun Bugis Najib Tun Razak adalah presiden parti saya. Tetapi apabila saya memenangi jawatan Naib Ketua Bahagian UMNO Batu Kawan, ini membawa arti tuan-tuan, saya terpaksa memegang amanah antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terpaksa memegang amanah antara manusia sesama manusia. Kerana saya nak jadi pemimpin akar umbi yang baik. Saya nak jadi warga negara yang bertanggungjawab. Apabila presiden parti saya buat kesilapan, melakukan pelbagai kemungkaran. Sebab itulah tuan-tuan, saya terpaksa memikul tanggungjawab ini sebagai satu fardu kifayah. Saya tentang kemungkaran Najib Tun Razak hingga habis-habisan. Para hadirin, tuan-tuan panggil Najib Tun Razak ke sini kalau dia berani. Tuan-tuan panggil Rosmah Mansor ke sini kalau dia berani. Tuan-tuan panggil penyangga Jolo yang baru saya saman di mahkamah datang ke sini kalau mereka berani. Tuan-tuan panggil anak Rosmah Riza Aziz untuk berdepan dengan saya sekiranya mereka berani. Saya selaku Naib Ketua UMNO Bahagian pada waktu itu, saya hanya tanya lanun Bugis Najib Tun Razak, mana pergi duit-duit 1MDB pada waktu itu lebih kurang 15.5 bilion. Apabila saya mempunyai bukti mereka selewengkan duit-duit 1MDB tuan-tuan, maka saya pun buatlah laporan kepada pihak polis. Saya buat laporan kepada SPRM. Saya buat laporan kepada Bank Negara. Saya juga memaklumkan kepada pejabat peguam negara. Akhirnya tuan-tuan, semua penguat kuasa undang-undang di tanah air kita tidak berani mengambil tindakan. Yang akhirnya apabila saya mempunyai bukti, saya terpaksa terbang ke Singapura, saya terbang ke Hong Kong, saya terbang ke Perancis, saya terbang ke Switzerland, saya terbang ke London, dan saya buat laporan kepada pihak FBI. Kerana apa tuan-tuan?
Kerana saya nak selamatkan duit kerajaan. Saya nak selamatkan duit tuan-tuan. Sebab itulah saya pikul tanggungjawab ini sebagai satu fardu kifayah. Malangnya tuan-tuan, akhirnya apabila saya pulang ke tanah air, saya telah ditangkap, didakwa di bawah akta sosma, akta pengganas. Saya dilokap dan saya dimasukkan ke penjara Sungai Buloh selama lebih kurang 2 bulan. Sebab itulah saya kata, Landun Bugis Najib Tun Razak ni bayang. Dia hantar saya ke penjara Sungai Buloh. Dengan izin Allah SWT, akhirnya saya dapat berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila saya keluar daripada penjara Sungai Buloh tuan-tuan, maka wujudlah deklarasi rakyat yang disokong oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim serta seluruh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Sebab itulah pada hari ini kita bersatu padu untuk lawan kerajaan kleptokrasi. Tuan-tuan, para hadirin, kita nak tanya Najib Tun Razak, hingga ke hari ini dia belum jawab. Mana pergi duit 7 bilion yang dia kata disimpan di Kepulauan Cayman? Kita nak tanya Datuk Seri Najib. Dia kata kononnya duit di Kepulauan Cayman telah dibawa pulang, disimpan di bank BSI di Singapura berjumlah 4 bilion ringgit. Apabila kita periksa tuan-tuan, di bank BSI Singapura tidak ada duit langsung. Yang ada kononnya unit-unit tuan-tuan. Kita tanya Najib Tun Razak, unit apa? Akhirnya sampai hari ini mereka tidak boleh memberi jawapan yang bernas. Kita nak tanya Najib Tun Razak, mana pergi duit kumpulan wang amanah pencen sejumlah 4 bilion ringgit? Kita nak tanya Najib Tun Razak, duit 2.6 bilion itu datang dari mana? Saya tuan-tuan, saya tetap pertahankan kenyataan saya. Najib Tun Razak jangan tipu. Zahid Hamidi jangan tipu tuan-tuan. Sebab itulah pada hari ini saya kecewa dengan Zahid Hamidi yang juga rakan karib saya. Kalau dia bercakap tentang firman hadis berjela-jela, tetapi pada hari ini tuan-tuan, demi untuk nak mengekalkan pangkat dan kuasanya serta perutnya tuan-tuan, Zahid Hamidi sanggup gadai segala sifat-sifat keagamaannya. Dia kata kononnya tuan-tuan, duit 2.6 bilion itu adalah derma daripada Raja Arab Saudi. Ini kata Zahid Hamidi. Saya telah pergi jumpa dengan penderma tersebut, kata Zahid Hamidi. Tuan-tuan, para hadirin, pada malam ini saya nak mempertahankan kenyataan saya. Sebenarnya tuan-tuan, duit 2.6 bilion itu bukan duit derma daripada kerabat Arab Saudi. Itu adalah duit yang bersangkutan dengan syarikat 1MDB yang telah diselewengkan. Kita tanya Najib Tun Razak, apa jadi dengan duit 42 juta yang masuk daripada akaun syarikat SRC ke dalam akaun peribadinya? Hingga hari ini beliau tidak boleh menjawab. Sebab itulah tuan-tuan, kerana nak mempertahankan duit kerajaan, kerana nak mempertahankan duit rakyat tuan-tuan, walaupun saya terpaksa masuk ke penjara, sebab itulah saya pikul perjuangan ini sebagai satu fardu kifayah. Pemimpin-pemimpin bangang UMNO kata lagi tuan-tuan, tuan-tuan panggil Saleh Tun Said, tuan-tuan panggil Rahman Dahlan, tuan-tuan panggil Azalina Osman Said, tuan-tuan panggil Zahid Hamidi, tuan-tuan panggil Najib Tun Razak. Saya cabar mereka tuan-tuan. Sekiranya mereka anak jantan, suruh Saleh Tun Said bagi program 1 jam secara terus-menerus. Biar saya berdebat dengan Najib Tun Razak melalui siaran terus-menerus RTM untuk menunjukkan kepada rakyat, untuk membuktikan kepada rakyat siapa yang bercakap benar dan siapa yang berbohong dalam isu ini. Tuan-tuan, pemimpin-pemimpin bangang UMNO kata kononnya Najib Tun Razak tidak terlibat dalam kes 1MDB. Saya nak tanya pemimpin-pemimpin bangang UMNO ini tuan-tuan, siapa Perdana Menteri Malaysia? Siapa Menteri Kewangan Malaysia? Siapa pengurusi lembaga penasihat syarikat 1MDB?
Siapa yang terbit bon-bon untuk syarikat 1MDB? Siapa yang keluarkan surat jaminan untuk bayar hutang-hutang 1MDB? Siapa yang keluarkan dokumen standby kredit untuk syarikat 1MDB? Duit 2.6 bilion masuk dalam akaun siapa, tuan-tuan? Duit 82 juta dari anak syarikat SRC masuk dalam akaun pribadi siapa? Sebab itulah, tuan-tuan, dalam isu 1MDB, Najib jangan lepas tangan. Orang yang bertanggungjawab, yang menyelewengkan duit-duit dana 1MDB sikit sebanyak, tuan-tuan, adalah Najib Tun Razak itu sendiri. Tuan-tuan hadirin, insya-Allah dengan gabungan kali kedua Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yakinilah dengan sokongan keseluruhan rakyat kepada Pakatan Harapan selepas PRU ke-14, insya-Allah, tuan-tuan, kita akan ke Putrajaya, insya-Allah, dengan izin Allah. Tuan-tuan para hadirin, tanyalah Najib Tun Razak, apa istimewanya syarikat 1MDB? Apa keramatnya syarikat 1MDB, tuan-tuan? Mana-mana pemimpin UMNO yang bercakap, yang tegur tentang kemungkaran syarikat 1MDB akan dipecat jawatan. Tuan-tuan tengok Tan Sri Mahyudin Yassin, bekas timbalan Perdana Menteri, bekas timbalan Presiden UMNO, kerana berpegang kepada prinsip perjuangan untuk nak menegakkan kebenaran. Apa jadi kepada Tan Sri Mahyudin Yassin? Dilucutkan jawatan, dipecat. Datuk Seri Syafiee Abdal selaku Menteri Kabinet Malaysia, apabila tidak bersetuju dengan kes skandal 1MDB, menegur kerajaan, tuan-tuan, akhirnya apa jadi kepada Datuk Seri Syafiee Abdal? Dipecat. Begitulah juga dengan Datuk Seri Mukhris Tun Razak, bekas Menteri Besar Kedah, bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO. Apa keramat sangat dengan syarikat 1MDB? Apa keramat sangat dengan penyangga Jolo, tuan-tuan? Hingga kita pemimpin-pemimpin UMNO tidak boleh bercakap tentang skandal 1MDB. Kita tidak boleh bercakap buruk tentang penyangga Jolo. Sebab itulah, tuan-tuan, pada hari ini kita tidak mempunyai pilihan. Saya nak merayu kepada semua ahli-ahli UMNO. Sesiapa yang masih menjadi ahli UMNO, tuan-tuan, apabila bangun besok pagi, tolonglah, umumkanlah, lafazkanlah untuk keluar, tinggalkan parti UMNO. Parti UMNO sudah mati, tuan-tuan. Parti UMNO sudah tidak wujud lagi. Yang wujud, tuan-tuan, hanyalah parti Najib Tun Razak, parti Lanun Bugis. Sebab itulah, tuan-tuan, kami tidak mempunyai apa-apa pilihan. Kami terpaksa keluar daripada parti UMNO untuk terus berjuang di samping pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan untuk tegakkan kebenaran, untuk kita nak membantu ke arah selamatkan tanah air kita yang kita sayangi. Tuan-tuan para hadirin, izinkanlah saya baca beberapa senarai natijah daripada songlapan duit syarikat 1MDB yang akhirnya penyangak Jolo dan Riza Aziz ini enjoy belanja berbilion-bilion ringgit di Amerika Syarikat. Memandangkan masa masih ada, tuan-tuan, saya ingin memaklumkan kepada seluruh rakyat di tanah air kita. Tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan dengarlah betul-betul. Apakah kita masih mahu kita ditipu, diperbodohkan oleh Najib Tun Razak? Pada 15 hari bulan Januari tahun 2010, tuan-tuan, penyangak Jolo dan Riza Aziz, mereka beli hartanah El Hermitage di Amerika Syarikat berjumlah USD 44.8 juta. 44 juta, tuan-tuan, kali 4 bersamaan dengan 160 juta. Pada 2 Februari 2010, mereka beli Park Laurel Condo di Amerika Syarikat dengan harga USD
23.98 juta. Pada 22 hari bulan Mac 2010, mereka beli Time Warner Penthouse berjumlah USD 30.55 juta. Pada 31 hari bulan Mac 2010, Jolo beli jet Bombardier, jet pribadi berjumlah 35.4 juta USD. Pada 17 hari bulan Mei 2010, tuan-tuan, mereka beli Hillcrest Property dengan jumlah 17.5 juta. Pada bulan April hingga September 2012, anak Rosmah Riza Aziz ambil duit yang bersangkutan dengan syarikat 1MDB, terbit filem The Wolf of Wall Street berjumlah lebih kurang USD 100 juta bersamaan dengan 400 juta ringgit. Pada bulan Jun 2012, mereka ambil alih syarikat recording EMI Music dengan harga USD 106.67 juta USD, tuan-tuan, kali 4. Pada 12 bulan Julai 2012, mereka beli Cantus Townhouse. Ini Riza Aziz yang beli dengan harga USD 41.8 juta USD. Pada 20 November 2012, mereka beli Oriole Mansion dengan harga USD 38.98 juta USD. Antara 13 hingga 15 Mei tahun 2013, Jolo beli 4 lukisan berharga 9.5 juta USD, iaitu bersamaan dengan lebih kurang 36 juta ringgit. Pada 15 Mei 2013, Jolo beli lagi lukisan Das Head berjumlah 48.8 juta USD, tuan-tuan, kalilah 4. Pada 28 bulan Jun 2013, Jolo beli lagi 2 lukisan Fontana Roscoe bernilai lebih kurang 79.5 juta USD. Pada 10 September 2013, Jolo beli barang-barang kemas bernilai 27.3 juta USD. Pada November 2013, Jolo beli lukisan Van Gogh bernilai USD 5.5 juta USD. Pada 18 Disember 2013, Jolo beli lukisan St. George bernilai 35 juta USD. Antara April 2013 dan September 2014, Jolo beli barang kemas untuk model Australia yang bernama Miranda Kerr lebih kurang USD 7.32 juta. Antara Januari hingga Mei 2014, Jolo beli kapal mewah bernilai USD 250 juta. Kapal mewah Jolo, tuan-tuan, hasil daripada duit yang disolap dari syarikat 1MDB, dibeli dengan nilai 1 bilion ringgit. Ini duit, tuan-tuan, ini duit kerajaan. Pada 21 bulan Januari 2014, Jolo beli Walker Tower Penthouse dengan harga 50.9 juta USD. Pada 5 Februari 2014, mereka beli The Laurel Beverly Hills Mansion dengan harga 31 juta USD. Pada 5 Mac 2014, mereka beli Green Condo bernilai 13.8 juta USD. Pada 24 Mac 2014, mereka beli Hillcrest Property bernilai lebih kurang 15 juta USD. Pada 23 Januari 2014, sekali lagi Jolo beli lukisan bernilai 57 juta USD. Pada Oktober 2014, mereka beli barang-barang kemas untuk Rosmah Mansor bernilai 1.3 juta USD. Tetapi, tuan-tuan, melalui laporan DOJ
barangan kemas yang dibeli untuk Rosmah Mansor bernilai lebih kurang 800 juta ringgit. Ini duit tuan-tuan, ini duit rakyat. Sebab itulah tuan-tuan para hadirin, pada kali ini kita tidak mempunyai apa-apa pilihan lagi. Sama ada kita suka ataupun kita tidak suka, sama ada kita mahu ataupun kita tidak mahu, tuan-tuan, kita wajib sokong Pakatan Harapan. Kita harus menang pada pilihan raya ke-14 untuk kita tawan Putrajaya, untuk kita selamat tanah air kita demi masa depan anak cucu kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.